Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala Allah Ta'ala inna dina 'indallahil islam. Wa qala Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi Imam Adli yang mengacarakan majlis ini, yang dimuliakan sahabat saya, anak anda Al-Fadhil Saudara Akmal yang menjadi pengurusi nazir kepada masjid ini, Imam Adam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, dan sahabat-sahabat saya yang tinggal di kawasan ini, yang tidak tinggal di kawasan ini. Pak Ali ada datang daripada Surau Abdullah Faqih Batu Dua, Sungai Pinang, dapat meraihkan majlis pada malam ini insya-Allah. Dan bukan teman-teman yang tahu, yang telah diberitahu beberapa hari sebelum ini, yang dapat meringankan kaki untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita minta, yang diminta untuk dibicarakan malam ini adalah tajuk yang sangat-sangat penting. Mungkin saya tak mampu nak membicarakannya, tapi cuba. Mungkin ramai-ramai lagi yang lebih mampu nak membincangkan tajuk yang sangat-sangat penting ini. Tapi saya dijemput untuk mencuba. Mungkin tidak seperti ulama-ulama besar membicarakannya. Saya tidaklah mempunyai kaliber seperti itu. Tapi hanya untuk memantapkan keyakinan kita kepada satu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tolak bandingnya. Seluruh sistem cakrawala, planet-planet, triliun jumlah planet yang sedang beredar dalam sistem peredaran planet, termasuklah yang besar mataharinya, bulannya, buminya, sedang beredar sekarang ini. Semuanya kita bubuhkan satu harga kepada planet-planet ini. Tak sama dengan satu perkataan yang kita nak bincangkan malam ini, iaitu Islam. Tak sama. Seluruh harta karun yang ada di dunia ini, kalau dapat ditimbulkan balik daripada laut, ditimbulkan daripada bumi, ditimbulkan daripada langit, digugurkan, tak dapat nak dibeli. Satu hadiah Allah Subhanahu wa taala yang diberi kepada saudara dan berikan kepada saya. Hadiah itu namanya Islam. Dan Islam ini, tuan-tuan dan puan, tak ada yang lebih komplit, tak ada yang lebih lengkap. Kita pergi bangunan-bangunan besar, istana-istana seperti Nun, istana Buckingham. Kita pergi istana Brunei, besar istana Brunei. Tak salah saya, biliknya ada 1336 bilik. Besar.
segala kehebatan itu tidak dapat ditukar dengan nilai apa yang diberikan Allah kepada kita, namanya Islam. Pangkat kedudukan hebat pangkat. Tonton Firaun punya pangkat berapa hebat. Bukan, tun tak ada nilainya di sisi Firaun. Hingga Firaun mengatakan, tonton hebatnya Firaun ini, aku Tuhan. Punya hebatnya dia. Tapi ketuhanan Firaun tidak dapat ditukarkan dengan Islam yang kita dapat itu. Itu juga dengan Qarun, itu juga dengan Haman. Tetapi masalah besarnya tuan-tuan, isunya ialah begitulah hebatnya Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Maknanya, today I have completed your religion. Aku telah sempurnakan agama kamu. Tak ada yang paling sempurna. Bikinan-bikinan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pun tuan-tuan namanya makhluk tidak sempurna, kecuali satu pemberian Allah namanya Islam, itulah yang sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah kusempurnakan nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kami, kepada kamu. Nikmat yang paling besar, tuan, nikmat yang paling besar bukan nikmat beristeri, bukan nikmat bersuami, bukan nikmat menimang cucu. Saya ada 15 cucu, tuan-tuan. Bukan nikmat diberikan pangkat dan kedudukan, berbagai-bagai gelaran diberikan kepada kita. Bukan nikmat kita disokong oleh ribuan manusia yang menyambut kita. Tapi nikmatnya ialah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taqwa, nikmat ihsan. Saudara yang saya muliakan sekalian, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, telah kuredakan Islam ini menjadi pegangan kamu, menjadi jalan hidup kamu, menjadi jembatan dalam hidup kamu. Dan Islam inilah yang terakhirnya aku berikan kepada kamu, yang lengkap ini. Dan aku redakan dia menjadi pegangan kamu. Isteri kamu itulah pegangannya, anak kamu itulah pegangannya, suami kamu itulah pegangannya, mertua kamu itulah pegangannya, jiran kamu itulah pegangannya, sahabat kamu itulah pegangannya, dan seluruh umat Muhammad itulah pegangannya. Tadi tuan-tuan kita baca, tuan-tuan baca pun bacalah, tak baca pun sunat juga dibaca. Inna salati wa nusuki, lagi apa? Wa mahyaya, lagi wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, tajuk ni, dan matiku adalah semata-mata untuk Allah, penguasa sekalian alam, yakni Islam. Allah menganugerahkan kita Islam. Bukan Nabi menganugerahkan Islam, Allah menganugerahkan kita Islam. Bukan Nabi yang kata Islam itu hebat, tuan-tuan, tak ada bandingannya, tapi Allah yang kata. Bukan Nabi yang menyuruh kita mentaati Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Allah kata bagi pihak dirinya. Maka sebab itu teman-teman, Batu Tiga Jalan Kapal ni, masjid, tuan, Masjid Al-Hasaniyah. Ada hal, ada al, tak ada al. Masjid Hasaniyah, Batu Tiga Jalan Kapal. Betul? Marilah kita sama-sama. Saya tadi mengatakan bahawa tajuk ini sangat penting, sangat penting. Sebab kita mesti, as a matter of must, kita mesti hidup dan mati dalam Islam.
Saya ada anak 8 orang. Pastikan dengan didikan saya, dengan bimbingan saya, dengan kepimpinan saya dalam keluarga, saya mesti memastikan 88 orang anak saya hidup dan mati dalam Islam. Isteri yang saya kahwini, tuan-tuan, saya baru menyambut tahun minggu lepas, menyambut 50 tahun perkahwinan, tuan-tuan. Jubli emas saya. Dan saya mesti pastikan 8 orang anak, 15 cucu, 6 orang menantu mesti hidup dan mati dalam Islam. Saya nak tahu, nak tanya tuan-tuan jawab sendiri. Sudahkah tuan-tuan memastikan dalam bentuk apa pun? Bagi tahu anak sulung kita yang nama kamu Din, engkau hidup dan mati dalam Islam. Bagi tahu isteri kita Rahimah, engkau hidup dan mati dalam Islam. Tuan-tuan bagi tahu tak isteri sejak tuan-tuan kahwin 27 tahun yang lalu? Kalau tidak, macam mana? Macam mana kita tak bagi tahu isteri kita yang sangat penting ni, sangat penting? Macam mana kita tak bagi tahu anak kita? Daripada anak kita menjadi baby, lepas tu toddler, lepas tu kanak-kanak, lepas tu remaja, lepas tu dewasa, bersama dengan kita sebelum dikahwin anak perempuan, kahwin umur 23 tahun, bersama dengan kita, kita tak pernah bagi tahu dia. Kita tak pernah bagi tahu dia. Suzy, hiduplah engkau, matilah engkau dalam Islam. Kita tak pernah bagi tahu anak-anak kita. Macam mana Nabi Muhammad bagi tahu kita, tuan-tuan? Macam Allah bagi tahu kita. Nabi Yusuf alaihissalam, tuan-tuan, dalam doanya, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Dalam surah Yusuf, apa kata Nabi Yusuf dalam doanya? Wahai Allah, engkau adalah penguasa seluruh alam ni. Seluruh dengan alam ni tak ada penguasa, engkau lah penguasanya. Engkau berkuasa menjadikan manusia itu mati dalam Islam, hidup dalam Islam. Engkau juga berkuasa menjadikan manusia hidup dalam kafir dan mati dalam kufur. Saudara yang saya muliakan sekalian, apalagi permintaan Nabi Yusuf alaihissalam, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau lah wali, engkau lah penjaga, engkau lah penguasa dalam dua dunia. Dunia ini engkau penguasa, di akhirat pun engkau penguasa. Dengan gunakanlah kekuasaan engkau, wahai Allah, untuk menutup mataku tidak dibuka lagi, mati sebagai Muslim. Saudara atau perempuan, dekat sini kebanyakan orang Jawa. Kan, batu 3 ni, batu 2, batu 3, batu 4, sampai batu 6. Kapal tu dah kurang sikit orang Jawa. Atas sikit tu Jawa lagi. Saya faham sangat tempat ni. Saya pun sebahagian daripada tempat ini. Tuan-tuan dimatikan bukan sebagai orang Jawa. Minta maaf, tak laku kejawaan kita itu. Kita mesti mati sebagai Muslim. Saya sebagai bapa saya Bugis, bapa saya Bugis, mak saya orang Alstar, orang Kedah. Saya tak boleh mati sebagai Bugis. Di akhirat tak ada Bugis. Di akhirat ada dua saja, Muslim dan bukan Muslim, beriman dan bukan beriman, beriman dan kufur, itu saja. Banjar, sini tak banyak jalan Banjar. Tempat saya dulu, parlimen saya Parit Bunta, boleh katakan 70% Banjar. Sungai Burung, di orang undangan negeri saya yang saya wakili dulu, sebahagian kecilnya dalam 25% Banjar. Kita tak boleh mati sebagai seorang Banjar. Tak boleh. Kita mesti mati sebagai Muslim. Banjar tidak ada lagi. Soalan di alam kubur, man rabbuka wa man nabiyuka wa imamuka, tak timbul kebanjaran itu. Sebab itu kita tidak digalakkan untuk mempromosi kaum, untuk mempromosi bangsa. Yang ada ialah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat,
wal qanitina wal qanitat, was sadiqina was sadiqat, was sabirina was sabirat, wal khashi'ina wal khashi'at, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was saimina was saimat, wal hafizina furujahum wal hafizat, wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat. Ini tuan-tuan, ini semuanya akar katanya ialah Islam, iman, taqwa dan ihsan. Saudara yang saya muliakan sekalian, apa dah jadi dalam hidup kita? Ramai yang dah mati sebelum kita ni tak dapat pendedahan yang macam ini, tak mendengar kuliah yang macam ini yang disampaikan oleh manusia, pemilik kuliah yang lebih hebat daripada saya, mengulas mengenai hidup dan mati dalam Islam. Yakin tak saudara-saudara? Yang di atas, yang di tengah, yang di bawah mati dalam Islam. Rumah tepi masjid, tak pernah datang masjid, macam mana nak mati dalam Islam? Anak karya, di pasar malam kita nampak muka dia, di konsif kita nampak muka dia, di Lotus kita nampak muka dia, di pasar raya di Kelang kita nampak muka dia, beli ikan dekat Sungai Buloh kita nampak muka dia. Tapi di masjid kita tak nampak muka dia. Macam mana nak hidup dan mati dalam Islam? Majlis ilmu, minta maaf lah tuan-tuan, malam ni saya rasakan tuan-tuan Cik Akmal, malam ni antara yang ramai lah saya tengok, tahniah lah. Seorang sahabat saya tuan-tuan, Cik Muhammad, bersama dengan saya datang ni. Satu hari Cik Muhammad pergi satu masjid yang antara masjid yang paling besar di Kuala Lumpur. Besar masjidnya, ada kuliah zuhur tuan-tuan, kuliah zuhur. Pasal kelilingnya ialah semua pekerja-pekerja, jabatan-jabatan, bangunan tinggi-tinggi, jabatan A, jabatan B, jabatan C, jabatan D, ribu-ribu yang dengar kuliah maghrib, kuliah zuhur, yang dengar kuliah zuhur. Kata dia ada kat sini ni, boleh tanya dia. 4 orang aja tuan-tuan, 4 orang aja. 4 orang. Macam mana kita nak hidup dan mati dalam Islam? Kalau kita tak ada ilmu, tuan-tuan, tak ada ilmu, nak mati mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, untuk mati dalam Islam, dalam iman, mesti ada ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu hendakkan kehebatan dunia ini, kuncinya adalah ilmu. Kalau kamu hendakkan kehebatan akhirat, kuncinya masih ilmu. Kalau kamu hendakkan kedua-duanya hebat, kedua-duanya, dunia kamu hebat, akhirat kamu hebat, kuncinya adalah ilmu. Macam mana kuliah ilmu kita? Saudara, malam tadi saya berkuliah di Jinjang, surau Jumaat. Macam inilah besar surahnya, besar lagi daripada ini, surah Jumaat tentang di Jinjang. Bagus, anak-anak muda. Saya selalu rindu dengan anak muda, nak tengok anak muda di masjid. Malam tadi antara yang ramai di susunan anak muda datang mendengar ceramah saya. Malam sebelum tu saya berada di kampung Pantai Dalam. Siang tuan-tuan, tak ada seorang pun anak muda, tak ada seorang pun. Tak ada seorang nak buat ubat, kata nak buat ubat, tak ada seorang pun. Sebelum tu saya, malam sebelumnya lagi, maghrib, tiap malam tuan-tuan, tiap malam ni non-stop, saya berada di satu masjid yang agak besar di Balakong. Kat mana Balakong tuan? Antara Ceras, atas Ceras sikit tu Balakong.
pun tak ada anak muda. Ramai yang datang, bagus ramai yang datang. Dan sebelum itu tuan-tuan, masjid yang paling besar, agaknya masjid itu 3 kali masjid ni, satu masjid itu tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah di Ampang. Nama masjid ni ialah Masjid Bukit Indah. Saya bagi kuliah maghrib. Ramai yang datang. Tapi anak muda tak muncul, tuan-tuan. Tak muncul anak muda. Ini masalah besar. Tapi setiap kali saya bersyarah begini, saya sebut, isteri saya dah bagi tahu saya, bang, tak payah sebut lagi lah. Pasti dia rakaman tuan-tuan. TikTok dengan Facebook ni live, TikTok dengan Facebook live. Jadi isteri kata, tak payahlah bang sebut-sebut lagi, tak payahlah sebut lagi ni budak-budak muda ni, biarlah dulu. Tapi macam mana tuan-tuan sebagai pendakwa? Macam mana saya tak sebut? Sebagai pendakwa, saya sebagai pendakwa mesti sebut. Basyiro wa nadhiro, gambar gembira mesti disebut. Ancaman Allah mesti disebut. Basyir, nadhir. Macam mana anak kita tak datang masjid? Kenapa anak kita liar? Minta maaf, ini perkataan dia, liar daripada masjid. Kenapa anak kita tak minat? Tonton bayangkan ya, masjid ini lengkap dengan curtainnya, dengan kita punya TV-nya, dengan monitornya, dengan kapetnya wall to wall-nya, dengan aircon-nya. Apa lagi yang kita nak? Rumah kita pun tak ada kapet. Rumah kita tak ada aircon macam ini. Rumah kita tak ada kipas macam ini. Rumah kita tak ada suasana malaikat yang macam ni. Ini suasana malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa anak kita tak tertarik? Kenapa anak tuan-tuan, bukan anak kita, anak tuan-tuan, anak saya tak tertarik? Kenapa? Pasal bapa dia tidak tertarik kepada majlis ilmu. Minta maaf. Saudara pergi balik datang ke masjid, tak pernah bagi tahu anak, tak pernah paksa anak. Paksa. Ayah saya tuan-tuan imam, ayah saya guru agama, ayah saya guru Quran, mak saya guru Quran. 8 orang anak, adik-beradik 8 orang anak. Paksa. That was the word, paksa. Sampai saya dah besar, dah kahwin pun masih dipaksa lagi kena datang ke masjid. Risau ayah saya kalau anak tak ke masjid. Risau dia. Kita tuan-tuan balik nanti makan dengan anak yang belum makan lagi. Lepas isyak ni balik makan dengan anak. Anak yang tak datang masjid, menantu tak datang masjid, makan bersama kita, tak tegur pun, tak bagi tahu pun, tak cerita ceramah Dr. Hasan pun. Macam mana? Kita sebagai ketua keluarga, minta maaf tuan-tuan marah saya lah. Tapi inilah dia. Tuan-tuan renung betul-betul. Di mana kita sebagai ketua keluarga? Ayah saya dengan mak saya tuan-tuan didik anak 8 orang. Tak pernah satu hari berlalu tanpa dia mengetuk pintu kami tuan-tuan. Pukul 5 suku pagi dah ketuk pintu. 5 suku, 5:30 ketuk pintu dah. Bangun. Masjid. Bangun. Subuh. Bangun. Every morning without fail. Do we do that? Kita buat. Saya tuan-tuan dibimbing oleh mak dan ayah dalam bimbingan yang macam itu. Kalau tidak, saya tak bersyarah ni. Tak mungkin Hasan Ali bersyarah. Kalau bapa saya tak didik saya macam itu. Bapa saya tuan-tuan dengan mak saya pun guru Quran. Melintas saja anak, melintas saja menantu, melintas saja cucu. Nampak bayang melintas. Orang Melayu kata kelibat. Nampak kelibatnya. Dia akan tanya 2 soalan. Dah solat belum? Dah baca Quran ke belum? Dah solat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Akhirnya kami semua boleh salat, tak tinggal salat. Kami semua boleh baca Quran. Dan kami membaca Quran setiap hari. Saya 1 hari 2 juzuk saya baca. Tak maaf saya sebut ni tu tak. Bukanlah saya nak hebatnya saya ni. Tapi inilah dia. 1 hari 2 juzuk. 15 hari khatam. Tetapi saya ni tuan-tuan sebagai pendakwah ni, ini tuan-tuan tak ada nilainya saya sebagai pendakwah.
Cakapnya banyak, apanya banyak, tapi Al-Qurannya bawahannya 2 juzuk satu hari. Saya nak sebut satu sahabat saya yang meninggal dekat 2 bulan yang lalu. Dia lebih dewasa daripada saya. Masa dia hidup, masa dia bekerja, pegawai tinggi kerajaan. Alhamdulillah. Tak payah saya namakan jabatan di mana. Akhirnya bila dia pencen, dia meninggal umur 84 tahun. 84 dia meninggal. Baru meninggal dalam 2 bulan yang lepas. Saudara-saudara, dia orang Al-Ustaz. Umur 82 tahun, 83 tahun tuan-tuan. Umur 82, dia boleh bawa kereta. Balik ke Al-Ustaz, spend overnight di Al-Ustaz, balik semula ke Kuala Lumpur, dia drive, dia dengan isteri dia drive. Di mana dia dapat kekuatan? Yang pertama. Yang kedua, 8 orang anak dia. Dan macam saya juga, dia 8 orang anak. Semuanya berjaya. Daripada 8 orang anaknya, tak salah saya 4 orang profesor. Profesor tuan-tuan anak dia. Profesor di Riyadh, profesor di Madinah, profesor di Mekah, profesor di Dubai. Salah seorang anak dia tuan-tuan, financial controller dalam syarikat yang besar dalam dunia berpangkalan di Madagaskar. Di mana Madagaskar tuan-tuan? Madagaskar di mana? Madagaskar di mana? Sebelah Meru ke? Di Afrika. Anak dia tuan-tuan menjadi financial controller, jaga duit dalam syarikat besar dunia. Saya nak cerita pasal berjayanya anak-anak dia. Anak dia tuan-tuan, begitulah profesornya, begitu semuanya berjaya. Tetapi berjaya sebagai anak-anak yang soleh, anak yang solehah. Menitis air mata tengok anak dia tuan-tuan masa meninggal. Macam mana anak dia jaga. Tuan-tuan, masa dia anak dia jaga, masa jaga dalam bilik tu, saya melawat. 3 hari sebelum meninggal saya melawat. Tiap-tiap hari tuan-tuan, nak pergi bilik tu ada tangga sikit. Ada giliran anak-anak tuan-tuan dengar. Ada giliran anak-anak, bapa tu dalam katil, atas katil, bapa atas katil. Ada tangga sikit nak masuk ke bilik, bapa tu atas katil kat situ. Anak ni duduk atas tangga tuan-tuan. Kejap-kejap pandang bapa dia, kejap pandang bapa dia, kejap pandang bapa dia. Dalam kepalanya, apa yang ayah perlukan? Apa yang ayah perlukan? Apa yang ayah perlukan? Kami akan sempurnakan. Apa yang ayah hendak? Kami akan sempurnakan. Itu dia. Tuan-tuan ingat anak tuan-tuan boleh jadi macam itu? Bila ayah dia sakit tuan-tuan, ayahnya incapacitated, mak dah pergi dia lebih awal lagi, 4 tahun lebih awal lagi. Dia boleh basuhkan tuan-tuan dubur bapak tu. Boleh basuh anak-anak ni, boleh basuh dubur ayah dia tu. Najis-najis itu tuan-tuan dengan izin Allah, pasal anak yang soleh, anak yang solehah, najis yang bau busuk jadi wangi tuan-tuan. Dan anak yang membasuh najis itu menyebut dalam hatinya, besok aku nak buat lagi, besok aku nak khidmat lagi, besok aku nak khidmat lagi, besok nak khidmat lagi. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan gambarkan muka anak-anak kita. Anak yang mana boleh jadi anak macam anak-anak Tuan Haji Zakaria? Nama lagi Haji Zakaria Haji Osman yang baru meninggal ini. Apa rahsia dia? Rahsia dia tuan, yang dapat anak yang macam ini, anak well educated, very successful, holding a professorship, professor. Kenapa dia boleh didik anak macam itu? Sebab dia, nama dia Haji Zakaria Haji Osman ini, mengambil satu sikap sebagai ayah, sebagai ketua dalam keluarga. Dia mahu anak dia hidup dan mati dalam Islam. Dia mahu anak dia hidup dan mati dalam Islam. Apa dia buat? Saya nak bagi tahu sikit je, saya nak bagi tahu. Sebelum dia pindah daripada tempat saya, Taman Tun. Saya duduk Taman Tun Dr. Ismail. Masjid saya namanya Masjid Al-Ghufran. Lepas tu dia pindah Al-Mina, apa? Yang kat Sungai Buloh tu. Yang besar tu. Al-Mina ke apa? Apa? Al-Mina. Bos, dia pindah situ. Pasal cucu dah ramai, Taman Tun agaknya sempit sikit, pindah di sana. Rumah yang lebih besar, dia pun pindah.
Masa dia bersama dengan saya, lama lah bertahun-tahun di Taman Tunduk Ismail, masjid kita Al-Ghufran nama dia. Manusia yang mula-mula masuk ke masjid lebih awal daripada siap, Haji Zakaria inilah. Manusia yang akhir meninggalkan masjid, bukan siap, dia yang akhir meninggalkan masjid. Kualiti yang pertama. Kualiti yang kedua, dia tak pernah sembahyang di rumah melainkan di masjid bersama isterinya. Anak-anak dah berumah masing-masing. Yang di Saudi, yang di Dubai, yang di Madagaskar. Tak pernah sembahyang di rumah. Masjid. Apa dia buat lagi? Sembahyang di masjid, dia pastikan oleh kerana dia datang awal, dia duduk mesti di saf pertama, berdiri di saf pertama. Tak pernah duduk berdiri di saf kedua. Tuan-tuan cuba fikirkan. Nak mati dalam Islam, dalam iman ni, nak hidup dan mati dalam Islam, dia tak pernah jatuh saf kedua. Tak pernah. Kita bukan jatuh saf kedua, ketiga. Tak ada saf langsung. Habis semayang, dia akan ambil satu rehat. So, masjid saya ni, Qurannya semua Quran besar tu tuan, Quran besar. Quran macam imam tarawih tu. Semua Quran saiz itu, semua Quran kami saiz itu. Jadi dia punya rehal pun besar. Dia ambil rehal, dia ambil Quran. Selepas mengaminkan doa yang dibaca oleh imam, dia akan ambil rehal, dia ambil Quran, dia akan bersandar. Dah tahu dah yang itu, yang di tempat bersandar tu, itulah dia punya tiang yang dia bersandar daripada awal hingga akhir. Dia meninggalkan masjid itu, pindah ke Al-Mina daripada Taman Tunduk Ismail. Apa dia buat tuan-tuan? Dia khatam Quran, baca Quran satu hari 5 juzuk. Hari yang ke-6 dia khatam 30 juzuk. Hari yang ke-6 dia khatam 30 juzuk. Tadi saya 2 juzuk, dia 5 juzuk. Hari yang ke-6 dia khatam, hari yang ke-6 dia khatam. Antara kita dan anak kita tak buka selembar pun daripada Al-Quran. Ada di antara kita tak baca sebaris pun daripada Al-Quran. Macam mana? Macam mana nak mati dalam Islam? Macam mana nak hidup dalam Islam? Macam mana nak mati dalam Islam? Dalam hadis menunjukkan an-nazaru min al-mushaf ibadah. Melihat mushaf Al-Quran, melihat saja, tak baca lagi, melihat ibadah. Serupa juga kalau ada anak-anak tuan-tuan, saya suka nak bercakap dengan anak tuan-tuan ni. Saya suka mengulas satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nazaru ila wajhil walidain ibadah. Melihat wajah mak dan ayah itu ibadah. Melihat wajah mak, melihat wajah. Bukan suapkan makanan, itu dah hebat. Bukan pimpin tangan naik tangga, itu dah hebat. Bukan bukakan pintu kereta, itu dah hebat. Melihat wajah mereka. Ada anak-anak kita open dengan saya tuan-tuan, benci kepada ayahnya. Sebab kata benci, I hate my father. Itu dia, I hate my father. Aku benci ayahku. Bayang tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat anak yang bersama dengan kita tu, dia suka kat kita. Dia suka kat kita pasal kita ada 5 rumah sewa. Betul tuan-tuan. Dia suka kat kita ada angan-angannya dia. Daripada geran tanah, ada 6 geran tanah tuan-tuan dan puan. Kita dah cop-cop geran tanah dah. Dah tahu geran tanah tu letak di mana dah. Ini anak kita tuan-tuan. Cerita macam ini, Masya Allah. Satu cerita tuan-tuan dan puan, saya nak sebut dia. Satu orang personality TV, ustaz selebriti, bagi tahu saya, dia dijemput untuk mengimamkan solat jenazah. Saya biasa cerita ni tuan-tuan, teman-teman yang TikTok dan Facebook ni, saya ulang-ulang ni kerana saya sedang berada di
Batu Tiga, Jalan Batu Tiga Kapal ni. Jalan Kapal ni, Batu Tiga. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebutkan ni, saya ulang benda ni, bahawa saudara, dalam pemikiran kita, dalam pemikiran tuan-tuan dan pemikiran saya ni, mesti pemikiran kita sebagai ketua keluarga, saya sebagai ketua keluarga, macam tadi yang saya sebut, almarhum Haji Zakaria Haji Osman tadi, pemikirannya ialah di bawah bimbingannya, di bawah kekuasaannya, di bawah kepimpinannya, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita hidup dan mati dalam Islam. Saudara, untuk itu malam ni tuan-tuan, macam mana? Terus saya ikut cakap pengurusi lah. Boleh tuan? Kita terus. Pendek je lah, sikit je pendek. Sekarang ni pukul 8.43 jam saya. Boleh puan-puan kita terus sikit? Allah, bagus. Baik tadi. Saudara, saya nak ulang balik. Yang pertama, malam ni malam 14 ke 15 Muharram? Malam ni 15 Muharram. Maknanya betul-betul sudah pertengahan Muharram. Saudara, malam ni kita berjanji kepada Allah. Yang pertama, janji dengan apa yang didengar dan apa yang ditahu setakat ini, saya sebagai ketua keluarga, saya sebagai ayah, sebagai saya mak, saya memastikan diri kami sebagai ibu dan ayah dan anak-anak kami dan cucu-cucu kami semuanya hidup dan mati dalam Islam. Semua. Malam ni tuan-tuan, perjanjian yang pertama tuan-tuan, perjanjian yang pertama kita nak buat di masjid ini, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, 15 Muharram ini, kita hendak diri kita, anak-anak kita, isteri kita, suami kita, menantu kita, cucu kita, cicit kita mati dan hidup dalam Islam. Hidup dan mati dalam Islam. Tadi saya sebut doa Nabi Yusuf, baru dua tadi. Doa yang pertama, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau adalah penguasa dunia dan akhirat. Nombor dua, permintaan Nabi Yusuf alaihi salam, tawaffani muslima, wahai Allah, matikan aku dalam Islam. Nabi itu tadi Nabi minta dalam doanya supaya dia dimatikan dalam Islam. Macam mana orang Batu Tiga Jalan Kapal? Ada tak pernah tuan-tuan bisik kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam Islam, matikan isteriku dalam Islam, matikan anakku dalam Islam? Kalau tak ada, malam ni kena buat. Apa permintaan yang ketiga Nabi Yusuf AS? Tawaffani muslimah. Permintaan yang ketiga tu tuan-tuan, Nabi Yusuf AS, wa alhiqni bis salihin. Nanti di akhirat, di padang mahsyar, himpunkan aku dalam himpunan orang-orang saleh. Di mana nak dapat himpunan orang saleh? Tentu bagi tahu saya, di mana nak dapat? Dalam pertandingan bola sepak antara Kuala Lumpur melawan JDT,
Situ kita dapat orang saleh. Orang yang memancing banyak di kolam-kolam pancing tu, nak itu dah dapat orang saleh. Di pasar-pasar dah dapat orang saleh. Tentu bagi tahu saya, di mana dapat orang saleh? Di mall-mall nak dapat orang saleh. Orang saleh itu dapat hanya di satu tempat saja. Yang mudah nak dapat orang saleh. Di mana? Di rumah Allah yang namanya Masjid Hasaniyah. Inilah orang saleh. Dan satu soalan tuan, satu soalan nanti, soalan kubur kata tuan, soalan kubur ni, ma ikhwanuka, siapa kawan kamu? Siapa? Ma ikhwanuka, siapa kawan kamu? Mestilah kita kena jawab, kawan kita adalah orang-orang Islam, orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Kawan kita bukan pemancing. Bolehlah memancing, tak ada masalah. Kawan kita bukan orang yang menghabiskan masa di kedai kopi, di gerai-gerai sampai 2-3 jam. Lepasnya tuan-tuan untuk hidup dan mati dalam Islam. Tuan-tuan sarapan pagi di mana-mana kedai ke, di mana-mana restoran ke, di mana-mana gerai ke, jangan lebih daripada 20 minit tuan-tuan. Jangan lebih 20 minit. Jangan. Kita tak ada masa tuan-tuan. Tak ada masa dah. Tak ada masa nak qada sembahyang yang tinggal masa muda-muda dulu. Boleh tak kita mati sembahyang tak qada yang muda-muda dulu? Boleh tak kita mati, isteri tak dididik, anak tak dididik untuk mati dan hidup dalam Islam? Boleh tak kita mati tuan-tuan dan puan, melihat masjid kosong dalam kuliah-kuliah ilmu? Boleh kita mati sebagai seorang Muslim? Boleh tak kita mati dalam keadaan anak-anak muda waktu azan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, anak-anak muda dengan motosikalnya tuan-tuan dan puan, laki-laki perempuannya lalu ni masjid ni tepi jalan ni. Macam mana mata kita memandang? Hati kita tak tercuit mengatakan, aku bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya muliakan sekalian, balik tadi tuan-tuan ni, cerita Haji Zakaria, Haji Osman tadi, satu pelajaran kepada kita. Dia dah meninggal dunia 2 bulan yang lalu. Tapi ada seorang manusia lagi saya nak cerita dengan tuan-tuan. Manusia ni tuan-tuan ni, kawan saya. Di sini saya dari segi umur dalam 2 tahun begitu saja. Kawan mewah. Rumah dia, katanya antara orang Malaysia yang ada kereta macam dia, sultan-sultan aja ada. Yang tidak sultan tak ada kereta macam itu. Apa keretanya? Rolls Royce. Dia ada Rolls Royce. Dia ada Maserati. Ini kereta-kereta mewah ni. Dia ada Lamborghini. Dia ada Porsche. Tuan-tuan nampak apa kereta? Dan plate kereta dia semua nombor 1, nombor 1, nombor 1, nombor 1, nombor 1, nombor 1. Boleh pergi rumah dia, boleh tengok di Sungai Penchala dekat dengan tempat saya. Taman Tun dengan Sungai Penchala ni neighbours. Begitu hebat kekayaannya. Tapi di akhir hayatnya 7 tahun yang lalu bersama saya, kami keluar berdakwah 40 hari di Thailand. Atas pujuk-pujuk, rayu-rayu dan sebagainya, dia ikut bersama kami. Tuan-tuan cuba bayangkan dia. Daripada orang yang biasa tidur hotel 6 bintang, 5 bintang minimum, kepada hotel 6 bintang, boleh tidur di kaki 5 masjid tuan-tuan. Betul, serius. Setengah masjid, ruang solat tak boleh semayang. Setengah masjid, serambi pun tak bagi semayang, tak bagi tidur, i'tikaf. Akhirnya tidur di kaki 5 dengan nyamuknya. Betul tuan-tuan. Dia tidur di kaki 5 bersama saya.
Di Malaysia kita pernah keluar 40 hari juga. Dan yang terakhir 2 tahun yang lalu dalam bulan Ramadan kami keluar 4 bulan tuan-tuan. 4 bulan. 4 bulan 120 hari tak bergerak daripada masjid. Iktikaf di masjid 120 hari. 24 jam di masjid. 120 hari tak tinggal tahajud. 120 hari tak tinggal tahajud. 120 hari tak tinggal tahiyatul masjid. 120 hari tak tinggal ba'diyah dan qabliyah, qabliyah dan ba'diyah. 120 hari tak tinggal sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat subuh yang ganjarannya dunia dan seisi-isinya. 120 hari tak pernah tinggal. Manusia ini bersama dengan saya. Saudara, dalam suasana kehidupan begitu, dalam kerajaan tuan-tuan, dia menduduki tangga yang paling tinggi dalam perkhidmatan kerajaan, KSU. Dia KSU tuan, Ketua Setiausaha Kementerian, dan pernah menjadi ketua pengarah kepada satu jabatan yang kontroversial. Susah nak mentadbir jabatan ini, JPJ. Dan dia juga menjadi pengurusi kepada syarikat penerbangan tambang murah nombor 2 terbesar dalam dunia, AirAsia. Siapa dia? Datuk Seri Fahmi Rajab. Meninggal dalam perjalanan kapal terbang, daripada Kuala Lumpur ke London. Sebelum sampai ke London, meninggal di atas riba isterinya dalam kapal terbang. Apa yang dibawa, apa yang ditinggalkan tuan-tuan, daripada kedudukan yang begitu hebat, dia meninggal selepas menunaikan haji kali yang ke-7. Bukan umrah, haji kali yang ke-7. Habis haji, dia balik Malaysia sekejap, 1 malam aja. Habis haji daripada Jeddah, balik Malaysia 1 malam, ambil isteri untuk bawa ke London, menyambut apa? Cucu mendapat ijazah belajar di Universiti London. Saudara, umur 77 tahun, dengan bimbingan sikit antara kita terlibat dalam usaha dakwah ini selama 7 tahun ini, tak pernah sembahyang jumrah melainkan masjid, tuan-tuan. Masjid Hidayah, Sungai Pecala. Tuan tahu di Pecala itu ada satu masjid namanya Masjid Al-Hidayah. Situ dia sembahyang. Bila kita keluar tuan-tuan, kita keluar 40 hari atau 4 bulan. Kadang-kadang kita ada 10 orang, 20 orang, 16 orang. Biasanya yang kita keluar 40 hari itu ada 13 orang, 14 orang begitu. Dia pukul 3 pagi dah bangun tuan-tuan. Macam orang potong getah tu kan, dia ada lampu kat sini ni. Orang potong getah kan. Saya tak biasa potong getah, tapi orang potong getah ada lampu kat sini. Jadi pukul 3 dia dah bangun tuan-tuan, ada lampu kat sini. Dia bangun, dia baca Quran sejak 3 pagi tuan-tuan, dengan tahajudnya. Saya bangun 4.30, kadang pukul 5 saya bangun. Dia pukul 3 dah bangun dah. Setiap pagi. Daripada manusia yang hebat, kaya raya, manusia yang berjawatan, manusia yang hebat, dukungan dan sokongan yang begitu hebat. Tetapi bila dia dapat aliran Islam, bila dia dapat suntikan-suntikan Islam, suntikan iman, takwa dan ihsan, bila dia dapat suntikan tuan-tuan yang akan membentuk jiwa-jiwa manusia, insya-Allah dia meninggal, baru haji, pergi menemani cucu untuk mendapatkan ijazah. Sebelum tu, 2 minggu sebelum tu dia berada di Bangladesh. Masya Allah. Dia kata, aku balik daripada London selepas Mekah besok, aku nak tamatkan pembinaan masjid-masjid atau masjid di Bangladesh. Tak habis masjid. Aku akan habiskan pembinaannya, dan diorang nak buat mahat tahfiz sebelah masjid itu, aku akan bina mahat tahfiz itu. Segala jalan, segala infrastruktur tu aku akan sediakan jalan dan infrastruktur. Besok balik daripada London aku lakukan. Sudah tercatat tuan-tuan di dalam buku Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Dia kata selepas itu
Lepas aku balik dari London, aku nak keluar lagi 40 hari. Nama dia sudah tersenarai, ada dalam tulisan. Dia nak keluar lagi 40 hari. Macam mana hujung kematiannya? Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, hadis mengatakan, tuan-tuan, manusia ini mati bergantung kepada amalan terakhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Mati seseorang itu, kematiannya mengikut apa yang dilakukan di hujung hayatnya. Kalau hujung hayatnya, tuan-tuan, masih lagi duduk di kedai kopi bergebang sampai 2-3 jam, maka dia mati dalam bergebang 2-3 jam di kedai kopi itu. Kalau dia mati, tuan-tuan, dalam keadaan dia mati, tuan-tuan, dalam keadaan dia bermusuh dengan isteri, bermusuh dengan anak, bermusuh dengan jiran, bermusuh dengan bapa mentua, dengan mak mentua, dia mati dengan permusuhan itulah. Kalau dia mati, tuan-tuan dan puan, walaupun dia duduk berhampiran, hanya memakan masa 3-4 minit datang ke masjid, tak juga ke masjid. Dia mati dalam keadaan di luar masjid itulah. Jiwanya di luar masjid, badannya di luar masjid, hatinya di luar masjid. Jadi saudara, perempuan, perjanjian kita yang kedua pada malam ini, saya harap tuan-tuan dan puan, sebelum saya meninggalkan majlis ini, raikan masjid ini, tuan-tuan. Jumpa dengan anak malam ini, jangan tidur dulu. Sebelum tidur, ambil masa, jangan panjang-panjang, 15 minit. Besok, ayah anda, semua anak ayah yang sudah akil balik berumur 14 tahun ke atas, ikut ayah, ikut mama, mama bersama dengan ayah, kita mulakan datang ke masjid Jami' Hasaniyah ini. Besok mula semua ahli keluarga akan bersama dengan ayah untuk kita memakmurkan masjid ini, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, kena buat. Tak ada tempat yang lain, tuan, tak ada tempat yang lain. Nak bina kekuatan untuk hidup mati dalam Islam, Masjid Jami' Hasaniyah inilah. Ni saudara, bagi Pak Ali, surau Abdullah Faqih itulah. Jangan tinggalkan masjid. Tuan-tuan tinggalkan masjid, Allah tinggalkan kita. Tuan-tuan jauh daripada masjid, Allah jauh daripada kita. Tuan-tuan tak meraihkan masjid, Allah tidak pandang kita. Masjid, 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 masjid. Hingga saudara-saudara dikalungkan dengan satu kalungan. Apa dia kalungan dia? Kalungan itu ialah tanda kita akan masuk syurga. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Siapa dia? Mereka yang hati mereka selalu rindu kepada masjid. Tuan-tuan, sekarang ni kita ubah kerinduan. Rindu dengan anak yang belajar di Jordan, tak apa tuan-tuan, tak apa. Tapi itu rindu kedua. Rindu pertama, rindu rumah Allah ini. Rindu nak jumpa cucu. Daripada lahir dah berumur 2 tahun tak jumpa-jumpa dia. Rindu cucu nombor 2, rindu rumah Allah ini nombor 1, tuan-tuan. Inilah yang perlu dilakukan. Kalau kita cerita dia, pencara datang, pencara pergi, pencara datang, pencara pergi, muka kita tak nampak juga di masjid. Pencara datang, pencara pergi, pencara datang, pencara pergi, muka kita tak ada juga mendengar tuan-tuan kuliah-kuliah di masjid. Macam mana? Macam mana kita mati dalam kejahilan? Nombor 3. Nombor 3, tuan-tuan, ya. Janji kita pada malam ni 15 hari bulan Muharram ini di Masjid Jami' Hasaniyah di Batu Tiga Jalan Kapal ini, kita janji pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, tuan-tuan, insya-Allah kita janji. Apa kita janji? Kita janji pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita adalah manusia yang pertama. Apa dengan keadaan macam mana pun, aku orang pertama
untuk memakmurkan Islam. Aku orang pertama membina Islam. Aku orang pertama menjunjung Islam. Aku orang pertama mendaulatkan Islam dalam keadaan apapun. Aku orang pertama. Dan kita mesti rakamkan di dalam buku Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Tuan-tuan kena menjadi ansar Allah. Kita adalah penolong pembantu agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansar Allah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyun nahnu ansar Allah. Fa amana ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifah. Fa ayyana alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Cerita ni cerita Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam berdepan dengan kaumnya. Pasal nak bantu agama ni, pasal nak kembangkan agama, tanya kepada kaumnya. Kaumnya namanya kumpulan Hawariyun. Siapakah di antara kamu? Isa tanya, siapakah di antara kamu yang akan membantuku menegakkan agama Allah ini? Kumpulan Hawariyun, tuan-tuan, tak tanya, tak toleh kiri, tak toleh kanan, terus angkat tangan, melompat. Nahnu ansarullah. Kamilah yang membantu kau menegakkan agama ini, wahai Isa anak Maryam. Artinya tuan-tuan, tuan-tuan mesti bergerak. Kaitkan pergerakan tuan-tuan dengan Islam. Pergi kerja atas nama Islam, pergi pasar atas nama Islam, duduk-duduk di rumah atas nama Islam, bincang dengan kawan-kawan atas nama Islam, bincang dengan isteri atas nama Islam. Jadikan perbincangan Islam itu agenda pertama sampai kita mati. Remain to be the number one agenda in our lifetime. Itu. Saya haraplah saya yang cakap ni tuan-tuan, mempraktikkan apa yang saya sebut. Saya cubalah, saya cuba. Umur saya ni, Syekh Akmal, saya dah 75 tahun umur saya ni. 75. Besok hari Khamis saya masuk KPJ. Masuk KPJ ada masalah sikit tentang kolon saya. Nak buat namanya skop. Darah saya kurang tuan-tuan, tiba-tiba drop keluar daripada 14 sampai kurang lebih kepada 9 sekarang ni. Dan kemudian hari Khamis ini, hari Khamis petang, mungkin ada blood transfusion, tambah darah. Besok hari Jumaatnya akan diadakan satu prosedur namanya skop. Skop ni, tuan-tuan, bersih daripada kita punya kolon, daripada perut besar, perut kecil kita, tuan-tuan. Tapi saya tak ada choice. Saya tak ada choice. Apa lagi tengok tuan-tuan. 4 pagi yang lalu, 5 pagi yang lalu ke, Dr. Ahmad Sobri bin Awang. Dah tengok dah? Tuan-tuan tengok tak Dr. Ahmad Sobri Awang? Macam mana dia meninggal? Tengah ceramah ni, kuliah subuh. Tengah kuliah subuh macam ini meninggal. Takkan saya yang masih boleh bergerak? Masih lagi saya duduk-duduk, masih lagi goyang-goyang, teh panas, teh sejuk. Saya ingat lagi Harundin, waktu terakhir nak pergi ke Amerika Syarikat untuk mengalami pembedahan yang keempat, jantung pembedahan yang keempat. Tak ada tempat lagi nak dibedah. Orang Malaysia tak boleh buat. Yang boleh buat di Amerika di sana. Pergi ke Amerika. Saya adalah untuk orang yang akhir yang memberikan penghormatan kepada dia. Dalam keadaan tidak bermaya tuan-tuan, masih lagi cerita Islam, cerita Islam, cerita Islam. Nak keluar daripada pintu rumah dia, cerita Islam, cerita Islam. Macam mana Hasan Ali? Tengok Ismail Kamus tuan-tuan dan puan dia. Dengan kursi-kursi roda tu, wheelchair tu tuan, 2-3 orang angkat naik ke stage, bagi kuliah. Macam mana kita? Mungkin kita tak boleh bagi kuliah, tapi menjadi pendengar kuliah tak boleh ke? Saudara, tak boleh ke? Menjadi pendengar tak boleh ke?
Jemput anak tak boleh ke? Jemput menantu tak boleh ke? Saudara, kita harap sangatlah, insya-Allah. Cuba tuan-tuan baca ya, cerita-cerita sahabat. Apa pengorbanan mereka? Apa pengorbanan mereka? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Osman bin Affan, Ali karamallahu wajhah, Zaid bin Thabit, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Macam mana pengorbanan mereka? Kita ni maksudnya saya, bukan tuan-tuan, saya, kita ni saya. Apa pengorbanannya? Saudara, akhirnya saya ingin menyebutkan, insya-Allah, yang kelima, tuan-tuan dan puan ni, marilah kita bersama-sama, tuan-tuan, insya-Allah, minta kepada Allah. Mulai daripada besok pagi ni, tuan-tuan dah buat, saya tahu tuan-tuan buat, saya nak ingatkan saja. Jangan tinggal satu ibadah. Jangan tinggal. Dalam keadaan apapun, ibadah ni jangan tinggal. Nabi tak pernah tinggal ibadah ini. Apa dia? Tahajud, tahajud, tahajud. Sallu bil-lail walau raka'ah. Tunaikan sembahyang malam tahajud, walaupun kamu mampu melakukan satu rakaat. Walaupun satu rakaat, jangan tak buat. Saya dalam jemaah, saya kata tadi, kalau 4 bulan 120 hari tak pernah tinggal tahajud. Kita keluar 4 bulan tak pernah tinggal tahajud, keluar 40 hari tak pernah tinggal tahajud. Dan akhirnya tahajud tak lekang kepada kita walaupun kita tidak keluar dalam jemaah. Jangan tinggal tahajud. Nabi SAW dalam hijrahkan daripada Mekah ke Madinah, daripada atas unta je di pinggir kota Madinah, yang menyambutnya orang Ansar bersama dengan orang Muhajirin yang berhijrah bersama Nabi Muhammad. Nabi berada di atas unta, ada riwayat mengatakan Nabi berada di atas kuda. Daripada atas untanya Nabi menyebutkan, memandang orang Ansar dan Muhajirin, ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Saya tak mau sebut yang pertama, yang kedua, yang ketiga tu. Saya tak sebut yang terakhir. Yang akhirnya, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Apa Nabi kata? Hendaklah kamu bangun malam menunaikan solat malam dalam keadaan manusia lain sedang tidur nyenyak. Apa ajaran Allah? Masuklah kamu ke syurga dengan penuh kesejahteraan. Solat malam, tahajud, syurga. Qiyamul lail, syurga. Tahajud, syurga. Semai taubat, syurga. Semai hajat, syurga. Semai witir, syurga. Saudara-saudara, selepas bertahajud di rumah, besok jangan lupa tuan-tuan, macam saya ingatkan tadi, sembahyang subuh di Masjid Jami' Hasaniyah, Batu Tiga, Jalan Kaabah. Sinilah. Paksa anak-anak tuan-tuan, tuan-tuan, paksa anak-anak. Tak boleh lembut-lembut lagi, tak boleh lembut-lembut lagi. Masa tak bersama dengan kita, tuan-tuan. Setengah daripada kita, termasuk saya, malakal maut dah berada di bahu kita dah sekarang. Saya yakin malakal maut berada di bahu saya sekarang, tuan-tuan. Akan cabut nyawa saya bila-bila masa. Sudah bersediakan engkau, wahai Hasan, untuk bertemu dengan Allah. Saya dah bersyarah ni 40 tahun dah, tuan-tuan. 40 tahun ni bersyarah macam ni. 40 tahun. Tapi itu tidak semestinya membuka ruang saya memasuki syurga. Bayang yang tak bergerak langsung, bayang yang tak buka mulut langsung, bayang yang tak melangkah langsung,
Bayang yang tak menghidupkan agama langsung. Jadi sebab itu marilah kita bersama-sama dengan izin Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, insya-Allah Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Saya ulang akhir, saya ulang. 15 Muharram ini sebagai satu pembuktian di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membolehkan diri kita, isteri kita, anak kita, cucu kita, menantu kita hidup dan mati dalam Islam. Marilah kita robah hidup kita. Tuan-tuan kena realign hidup kita, refocus hidup kita, restructure hidup kita ini menghala kepada hidup dan mati dalam Islam. Tak ada cara lain, tuan-tuan, tak ada cara lain. Yang tak jaga sembahyang mesti sembahyang. Bagi tahu anak-anak kita, in no uncertain term, bagi tahu anak-anak kita, kamu mesti sembahyang. Kalau kamu tak sembahyang, rumah ni ada 2 pintu, di belakang ada, di depan pun ada. Pilih pintu mana yang kau nak keluar, jangan balik kalau kamu tak mau sembahyang. Saudara, ayah saya buat begitu kepada kami. Betul, ayah saya buat begitu. Bukan kami tak sembahyang, lewat sembahyang aja, tak ikut dia dalam jemaah. Ayah saya imam, tak ikut dia dalam jemaah, bukan tak ikut, lewat. Kita sembahyang asar 4 rakaat, kita join dia 2 rakaat masbuk. Itu pun dia dah kata 2 pintu terbuka, pintu dapur, pintu luar. Keluar, jangan balik lagi. Begitu tuan-tuan saya dididik. Kau nak jadi manusia pun, saya kata saya tak jadi manusia yang sebenarnya lagi, tuan-tuan. Tapi inilah pendidikan hasil daripada didik Haji Ali Haji Omar, ayah saya. Dulu saya tak suka didikan ni. Saya masuk sekolah asrama penuh, tuan-tuan. Cuti-cuti saya ikut kawan balik Kelantan, saya ikut balik Kelantan. Saya orang Kelang. Sebab saya nak elakkan diri dikejut oleh ayah pukul 5.30 pagi. Tapi bila dah tua ni, tuan-tuan, kalau ayah saya tak buat macam itu, Hasan Ali di mana? Pasal saya belajar di Amerika 7 tahun, tuan-tuan. 7 tahun belajar di Amerika. Tapi atas didikan ayah saya 7 tahun, setitik pun air itu tak pernah masuk di mulut saya. Sembahyang, tuan-tuan dan puan, saya belajar yang akhir ni University of Wisconsin namanya. University of Wisconsin tu lebih tinggi daripada Kanada lagi. Jadi dia punya musim sejuk je 6 bulan 7 bulan musim sejuk. Lomo dengan tu, lomo dengan salji tu, ambil air wuduk, lomo dengan salji tu. Tapi sembahyang tak tinggal, tuan-tuan, sembahyang tak tinggal. Itulah yang ditinggalkan oleh ayah saya kepada saya. Ini bukan saya nak mengatakan hebatnya saya, tidak. Tapi saya nak mengatakan, tuan-tuan dan puan, inilah caranya. Ayah saya tak mengaji tinggi, tak pergi universiti pun. Ayah saya sekolah Belanda, darjah 2 je sekolah Belanda. Mak saya langsung tak pernah pergi sekolah. Tapi boleh baca, boleh menulis, Jawi boleh, Rumi boleh, semua boleh, alhamdulillah. Tapi keyakinan, ketuk pintu pagi-pagi, bangun. Itu senjata je. Mari kita lakukan kepada anak-anak isteri kita. Mari kita lakukan kepada cucu-cucu kita. Tuan-tuan tak boleh mati, mata tuan-tuan tak boleh tutup kalau anak kita tidak menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Tuan-tuan tak boleh mati, mata tak boleh tutup kalau tinggalkan isteri bukan isteri yang soleh. Inilah, tuan-tuan, cabaran kepada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Hanya saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, insyaAllah, sementara kita berada di sini. Nanti tuan-tuan balik, dalam perjalanan tuan-tuan keluar nanti, tolong tuan-tuan dan puan, jangan lupa dapatkan ni. Kita ada Encik Muhammad nama kat luar, tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan ini. Ini, tuan-tuan, ialah brosur. Nama brosur ni ialah Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. Satu percubaan yang saya dan teman-teman lainnya semua melakukan untuk membangunkan satu tempat tanah 7 ekar yang diwakaf. Tanah 7 ekar tepi jalan di Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Bentong. Daripada Kuala Lumpur 45 minit, daripada Kelang tambah lagi, tuan-tuan, dalam 30 minit. Jadi tuan-tuan dalam 1 jam setengah akan sampai ke tempat ini. Tempat ini nanti tuan sekarang sedang buat kerja-kerja tanah. Di tanah 7 ekar tu kerja tanah. InsyaAllah bulan Oktober nanti pecah tanah. Pecah tanah, ground breaking dia akan buat pecah tanah.
Di sini akan membangunkan kompleks. Kompleks itu berharga dalam 26 juta ringgit keseluruhannya, tuan-tuan. Apa dia? Di sinilah tempat belajar mengaji, belajar ilmu. Ilmu apa? Mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kena sebut. Anjung Husnul Khatimah ni ialah tempat untuk belajar, untuk kita menyerahkan diri kita belajar bersama isteri, bersama suami. Kalau suami dah mati, isteri saja atau bersama adik dan abang dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, datang di sini untuk mati. Macam mana cara nak mati? Waktu mati kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak jadi polis ada latihan, nak jadi askar ada latihan, nak jadi guru ada latihan. Tuan-tuan, nak jadi supervisor kerja bata, kilang bata ada lagi kat sini? Tak ada dah. Dah tak ada dah. Kena ada latihan. Nak jadi ketua kampung ada latihan, nak jadi penghulu ada latihan, nak jadi DO ada latihan. Masya-Allah, tuan-tuan. Tapi nak mati dalam husnul khatimah, mati dalam Islam, dalam iman, tuan-tuan bagi tahu saya apa latihannya. Sinilah satu-satunya dalam dunia. Mungkin satu-satunya dalam dunia. Pasti satu-satunya di Malaysia. Tempat disediakan dengan comfort, tuan-tuan, dengan keselesaan yang dapat tuan-tuan rasakan nanti duduk di sini, insya-Allah, untuk kita belajar. Pagi-pagi semua yang datang kat sini, tuan. Nanti akhirnya ada 350 orang kat sini. Pagi-pagi semua sekali akan menghala ke masjid. Masjidnya akan dibina, permulaannya, tuan-tuan, 3.8 juta. Masjid yang boleh memuatkan dalam 700 ke 800 orang. Saudara-saudara, semuanya yang datang ke situ mesti tahajud. Mesti tahajud. Mesti mengikuti program-program pendidikannya. Mesti ada kuliah-kuliahnya. Mesti ada semuanya. Dengan suasana yang sangat-sangat indah di situ, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Untuk mati, belajar. Dan kalau mati kat situ, boleh dalam 2 tahun duduk situ, boleh 5 tahun, boleh 10 tahun, boleh mati dekat sini. Namanya Anjung Husnul Khatimah. Tempat untuk melatih, mendidik manusia Muslim. Bila mereka mati, mereka mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati seorang insan, ucapan akhirnya la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Okey, nombor 2. Nombor 2, buku, tuan-tuan, buku. Saya dah tulis 40 buku, tuan-tuan. Saya dah tulis 40 buku. Ini adalah buku, 3 buku yang terakhir. Mungkin saya tak tulis lagi dah. Ini yang terakhir dalam hidup saya, buku ni. Dan buku ni, tuan-tuan, hasilnya nanti sebahagian daripadanya dimasukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Sehingga ni buku-buku dan donation yang kita dapat ada 2 juta ringgit, tuan-tuan. 2 juta ringgit. Usaha saya, tuan-tuan, usaha saya. Saya tulis buku ini, saya cetak buku ini, saya edarkan buku ini. Sebahagian daripadanya dimasuk dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Inilah yang saya buat dalam umur 75 tahun ni, tuan-tuan. Saya nak mati dalam Husnul Khatimah. Saya nak mati dalam Islam. Saya nak mati dalam catatan saya menjadi manusia kanan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan jadi manusia kiri. Nak menjadi ashabus shimal. Kita nak jadi ashabus shimal, ashabul yamin, bukan nak jadi ashabul apa ni shimal, ashabul yamin, manusia kanan, bukan nak jadi ashabul shimal, manusia kiri. Ini dia. Buku yang pertama tajuknya Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Saya rekomen tuan-tuan bacalah, bukan kerana saya tulis buku ni, tapi bacalah, baru kita nampak. Bila kita mengaminkan doa tadi, Tadi kata tuan Imam Adam tadi, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Amin kata kita. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Amin kata kita. Tapi bila keluar daripada masjid ni, apa yang berlaku? Apa yang berlaku dengan amin itu? Inilah tuan-tuan, inilah dia punya manual dia. Macam mana amin kita itu menjadi satu titik permulaan untuk kita mati dalam husnul khatimah. Buku yang kedua, tuan-tuan, itu anak-anak kita. Saya risau anak-anak, sangat risau. Tajuk buku ni, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya bercita-cita anak tuan-tuan, anak saya macam anak Haji Zakaria, Haji Osman yang saya sebut tadi. Boleh tuan-tuan, mesti boleh. Tadi saya nak cerita sebenarnya tuan-tuan, yang saya katakan seorang selebriti itu, ustaz tu, dijemput untuk mengimamkan solat. Bila dia mengimamkan solat, dia pandang kepada makmum.
Ditanya makmum, anak ni, dia kata, ni jenazah ni, bapaknya meninggal ni, umur 72 tahun ni, ada tak anak-anaknya yang sudah ada dalam barisan soft-soft ini? Makmum jawab, tak ada seorang pun. Anak dia ada 3 orang, anak yang besar dah tua dah pun. Apa kata ustaz ni tuan-tuan? Kita tangguh sedikit persembahyang kita ni dalam 5-6 minit untuk cari anak dia, supaya anak dia ambil wudu dan bersama-sama dalam soft. Tiga-tiga tak ada tuan-tuan. Tiga-tiga tak ada. Cari-cari dia duduk di bawah pokok mangga tengah isap rokok tuan-tuan, pakai seluar jeans dengan t-shirt. Betul tuan-tuan. Inilah anak kita, inilah rupa anak kita. Inilah rupa anak kita tuan-tuan. Jadi saya tulis buku ini. Nama buku ini Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Ini buku insya-Allah. Buku yang ketiga, satu hari nanti Imam Adli jadi tuan Kemal kita boleh bedah buku ni dengan syarat ada 100 orang. Saya akan datang 1.5 jam ke 2 jam. Kita bedah buku ni. Nama buku ni Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku bukan bidadari syurga, itu rendah. Isteriku bukan ahli syurga, masih rendah. Tapi isteriku ketua bidadari syurga. Saudara bacalah. Saudara baca, isteri kita baca buku ni, baru nampak gambaran. Setiap isteri Pak Ali, setiap isteri Pak Ali boleh dan punya potensi yang sangat besar. Bukan untuk menjadi ahli syurga lagi, bukan menjadi bidadari syurga lagi, tetapi menjadi ketua bidadari syurga. Bacalah tuan-tuan insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan insya-Allah saya harap tuan-tuan boleh tengok nanti dalam tuan-tuan yang kalau tuan-tuan ada, ialah kita dalam usaha kita tuan-tuan untuk kita membantu Kompleks Anjung Sulul Khatimah supaya kita tidak hanya bersandar kepada derma-derma dan sebagainya. So kita buatlah tuan-tuan dan puan profit centers kita panggil. Tempat-tempat nanti dapat menampung sikit perbelanjaan Anjung Sulul Khatimah. Maka kita tubuhkan Sabah Physio Rehab Center. Tuan-tuan ada masalah stroke, tuan-tuan ada masalah belakang, tulang belakang, ada masalah lutut, ada masalah kaki, ada masalah sendi, tuan-tuan ada masalah beragam-ragam berbagai-bagaiannya tuan-tuan. Kita ada fisio dekat sini tuan-tuan, di Setapak, tempatnya di Setapak. Bolehlah tuan-tuan hubungi untuk dapatkan khidmat daripada pakar-pakar yang boleh membantu kita. InsyaAllah hasil daripada ini tuan-tuan kita masukkan ke dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Inilah yang sedang kita buat. Tuan-tuan dan puan, akhirnya saya harap tuan-tuan dapat ambil nanti kad ni tuan-tuan boleh daripada Muhammad nanti kita taburkan kad ini. Kad ni tuan-tuan di belakangnya ada 6 social media yang saya berdakwah melalui. Yang ini tuan-tuan berdakwah face to face. Dia pakai offline. Dan saya juga berdakwah online tuan-tuan dengan Twitternya, dengan Instagramnya, dengan Facebooknya, dengan TikToknya. Bolehlah dapatkan user ID dipanggil di belakang kat sini. Tuan-tuan sebarkan screenshot. Tuan-tuan ambil gambar screenshot, sebarkan kepada anak-anak. Depan belakang ni ambil gambar, sebarkan. Inilah kita nak bantu anak-anak kita, nak bantu orang muda kita, nak bantu menantu kita supaya ada hati, ada perasaan, ada jiwa untuk sama-sama mengubah diri untuk menjadi manusia yang hidup dan mati dalam Islam. Itu tuan-tuan insya-Allah dapatkan kali ini. Boleh dapat dekat luar sana ataupun tuan-tuan boleh ambil kat sini pun insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan Saya rasa saya dah pun bercerita panjang dalam hal ini insya-Allah Yang buku-buku tadi boleh secara QR code pun boleh, QR code tuan-tuan dan puan secara transfer pun boleh dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin
ورضى الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah merupakan majlis pengampunan, ampunkan dosa-dosa kami wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami wahai Allah. Kalau majlis ini merupakan majlis mengangkat martabat kami wahai Allah, angkatlah martabat kami menjadi orang Islam, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berikan ihsan wahai Allah. Kalau majlis ini merupakan majlis silaturahim untuk menjalin hubungan yang lebih rapat antara kami sekeluarga dan teman-teman dan sahabat kami, wahai Allah, jalinkan hubungan kasih sayang ini di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohonlah kau memberikan kekuatan kepada kami untuk menyelamatkan keluarga kami, untuk membentuk keluarga kami, menjadikan keluarga ahli-ahlinya yang hidup dan mati dalam Islam, wahai Allah. Izinkan kami membentuk istri kami, membentuk suami kami, membentuk anak-anak kami supaya mereka mati dan hidup dalam Islam, wahai Allah. Membentuk menantu-menantu kami, cucu-cucu kami dan cicit-cicit kami untuk mereka hidup dan mati dalam Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah kekuatan kepada kami untuk terus memakmurkan rumah Kau ini, wahai Allah. Rumah Kau, Masjid Al-Hasaniyah ini, wahai Allah. Inilah Masjid Jami' Hasaniyah ini, wahai Allah, yang kami akan makmurkan bersama-sama. Dan tunjukkan kepada Engkau nanti, wahai Allah, supaya kami selalu rindu kepada rumah Engkau ini, sayang kami kepada rumah Engkau ini, wahai Allah, kasih kami kepada rumah Engkau ini, wahai Allah. Jiwa kami yang mendalam, yang diikat dengan kebesaran Engkau di rumah Engkau ini, wahai Allah. Ya Allah, turunkan sebutir hidayah dalam hati-hati kami, wahai Allah. Masukkan sebutir hidayah dalam hati-hati kami, wahai Allah. Jangan Kau biarkan kami hidup tanpa hidayah. Jangan Kau biarkan kami mendewasa tanpa hidayah. Jangan Kau biarkan kami tua tanpa hidayah. Jangan Kau biarkan kami sakit tanpa hidayah. Jangan Kau biarkan kami berada di sakratul maut tanpa hidayah. Jangan Kau biarkan kami mati tanpa hidayah. Jangan Kau matikan kami tanpa hidayah, wahai Allah. Jangan Kau matikan kami tanpa hidayah, wahai Allah. Jangan Kau matikan kami tanpa hidayah. Kepada teman-teman dan sahabat yang menjadi jiran kepada masjid ini, yang menjadi ahli karya kepada masjid ini, wahai Allah, bukakanlah hati mereka, wahai Allah. Izinkan mereka melangkahkan, meringankan kaki mereka melangkah ke masjid ini, wahai Allah. Menghidupkan masjid ini bersama-sama, wahai Allah. Ini rumah Engkau, wahai Allah. Ini rumah Engkau. Kami faham ini rumah Engkau, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah kekuatan kepada pengurusinya dan juga alihkan kuasanya, imam-imam bilal-bilal dan siak-siaknya, untuk terus mengusahakan supaya masjid ini termakmur, yang termakmur dan dimakmurkan, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada penghuni akhirnya, wahai Allah. Hidupkan kami dalam Islam dan matikan kami dalam Islam. Bila malaikat maut mencabut nyawa kami nanti, wahai Allah, izinkan kami mengucapkan la ilaha illallah. Izinkan kami mengucapkan la ilaha illallah. Izinkan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih. Akhirnya kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.